Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara baik berlaku sepanjang minggu ini yang tentunya elok untuk rakyat, perniagaan dan ekonomi negara. Malahan, dengan sempadan negara yang akan dibuka pada 1 April 2022, saya yakin ekonomi akan lebih rancak sekaligus membantu rakyat dan perniagaan untuk berkembang. Tahun ini adalah recovery year dan sudah pasti demi keluarga Malaysia, kerajaan sentiasa berusaha untuk memulih kehidupan dan ekonomi negara. Bercakap mengenai memulih kehidupan, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JLIC dan JLC yang terlibat menjayakan Hari Terbuka JLC 2022 dari 11 hingga 13 Mac 2022. Saya dengar hampir 10,000 pengunjung telah mengunjungi Hari Terbuka JLC tersebut. Bukan itu sahaja, hampir 4,000 permohonan pekerjaan diterima oleh JLIC dan JLC serta melalui MyStep. Selain itu, terdapat juga penerangan mengenai pekerjaan yang ditawarkan oleh JLC kepada pengunjung. Setiap JLIC dan JLC komited untuk memainkan peranan dalam memastikan kemakmuran sosioekonomi keluarga Malaysia dalam jangka pendek, sederhana dan panjang, di mana fokus semua JLC dan JLIC adalah rakyat, ekonomi, perniagaan, kesihatan awam dan agenda Bumiputera. Semasa di Hari Terbuka JLC juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat beberapa pengumuman yang sudah tentunya untuk kebaikan keseluruhan keluarga Malaysia. Antaranya ialah kaki tangan tetap JLC dan JLIC akan menerima gaji minimum RM1,500. Ini adalah satu perkembangan yang baik, memandangkan kerajaan juga sudah pastikan penjawat awam menerima gaji dan allowance dengan jumlah minimum tersebut. Di samping itu, setiap JLC tersenarai perlu mencapai penyertaan wanita sekurang-kurangnya 30% sebagai ahli lembaga pengarah menjelang mesyuarat agung tahunan pada tahun 2023. Dan yang terakhir ialah sasaran net zero carbon menjelang 2050 dalam merealisasikan objektif rancangan Malaysia ke-12. Saya pasti ketiga-tiga perkara ini dapat dicapai, insya-Allah. Bagi keluarga Malaysia di Sabah dan Sarawak, kerajaan sentiasa memberikan tumpuan dan tidak meminggirkan keperluan mereka. Fasa pertama Lebuh Raya PAN Borneo Sabah sedang giat dilaksanakan dan melibatkan 15 pakej dengan kos projek melebihi RM10 bilion, di mana kemajuan kerja setakat ini telah mencapai 52%. Seperti yang baru diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan 19 pakej kerja tambahan dengan kos lebih daripada RM15 bilion dengan jajaran sepanjang 367 km dan tempoh pembinaan selama 5 tahun. Fasa pertama LPB Sarawak pula diluluskan dengan kos RM19 bilion. Bagi melengkapi LPB Sarawak, kerajaan juga telah sekarang bersetuju untuk meneruskan dengan projek Sarawak-Sabah Link Road dan projek Lebuh Raya Trans Borneo yang dianggarkan melibatkan kos melebihi RM10 bilion dengan jajaran 500 km dan tempoh pembinaan selama 5 tahun. Persetujuan Kerajaan Persekutuan membiayai projek Lebuh Raya di Sabah dan Sarawak bernilai lebih RM25 bilion tambahan jelas menunjukkan komitmen kerajaan memacu pembangunan untuk rakyat di Sabah dan Sarawak. Ramadan hampir tiba dan saya pasti banyak peniaga-peniaga kecil yang ingin berniaga di bazar-bazar Ramadan bagi menambah rezeki. Saya pun excited nak membeli juadah berbuka puasa. Untuk pengetahuan semua, terutamanya mereka yang bergiat dalam sektor informal, di bawah bajet 2022, Skim Pembiayaan Informal dan Mikro atau SPIM ada menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar faedah SIFA peratus
dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal. Saiz dana untuk program ini berjumlah 200 juta ringgit. Jadi ambillah peluang untuk mohon dan gunakanlah sebagai modal permulaan untuk berniaga di bazar-bazar tersebut. Tidak dilupakan bagi usahawan agro makanan pula, skim mikrokredit oleh Agrobank menawarkan pinjaman sehingga RM75,000 pada kadar 0% untuk 6 bulan pertama beserta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Setiap hari kita pasti menggunakan jalan raya untuk pergi ke tempat kerja. Perjalanan tersebut akan terganggu jika terdapat infrastruktur jalan yang tidak elok. Ditambah pula dengan hujan, maka di kawasan tertentu terjadilah banjir kilat. Sebenarnya, bagi penyelenggaraan jalan negeri, kerajaan ada sediakan pemberian maris. Peruntukan pemberian penyelenggaraan jalan negeri atau lebih dikenali sebagai pemberian maris merupakan komponen pemberian negeri terbesar iaitu berjumlah RM4.9 bilion atau 64% daripada jumlah pemberian negeri pada tahun 2021. Dan untuk memudahkan kerajaan negeri, Majlis Kewangan Negara tahun 2020 telah memutuskan supaya kerajaan negeri dibenarkan membelanjakan sehingga 20% atau RM50 juta yang mana terendah daripada peruntukan maris untuk kerja penyelenggaraan jalan yang tidak mencapai piawaian minimum maris. Pada 9 Mac 2022 yang lalu pula, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan surat kelulusan khas kepada semua kerajaan negeri dengan membenarkan penggunaan peruntukan pemberian maris bagi membiayai perbaikan dan penggantian kemudahan jalan, jambatan, parit, longkang dan cerun jalan negeri yang rosak disebabkan banjir. Sebagai penutup bicara, usahalah terpengaruh dengan gosip-gosip di media sosial. Rujuklah pada sumber-sumber yang boleh dipercayai, terutama perkara-perkara tentang bajet, subsidi atau hal-hal berkaitan. Yang penting sekali, siapa belum ganti puasa, sempat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.